Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pokok Sena, kemudian diikuti oleh Teberau, diikuti oleh Kota Belud, kemudian Macang, kemudian Padang Serai. Sila Yang Berhormat Pokok Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua untuk memberikan ruang kepada saya untuk turut terlibat dalam perbahasan titah ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Dan saya melihat bahawa titah ke bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong dari sudut roh semangatnya ialah ke arah untuk seruan kepada mewujudkan kestabilan politik dalam negara kita agar kita sama-sama boleh menumpukan kepada penyelesaian masalah COVID dan juga pemulihan ekonomi di dalam negara kita. Dan sudah tentu kita menyambut baik seruan dan titah ke bawah Duli Tuanku ini. Namun kita harus akui dan Dewan ini harus merakamkan bahawa kestabilan politik negara kita ini adalah berpunca daripada rampasan mandat rakyat sejak daripada 2020 yang lalu, sejak daripada Februari ataupun Mac pada 2020 yang lalu. Ini kita kena akui bahawa punca kepada kestabilan politik harus memberikan kesedaran kepada semua di kalangan kita, ahli-ahli parlimen yang berada di Dewan Yang Mulia ini, mengakui bahawa inilah titik tolak kepada politik negara yang tidak stabil sehingga membawa kepada titah ke bawah Duli Tuanku yang berkali-kali menekankan bahawa keperluan kepada memastikan kestabilan politik dalam negara kita. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini merupakan suatu yang harus diinsafi oleh kita semua. Dan saya juga ingin menekankan bahawa apa yang telah pun berlaku dalam negara kita ini membawa sampai kepada peringkat berlaku perubahan dan pertukaran Perdana Menteri. Dan akhirnya kita lihat bahawa politik kianat mengkhianati ini seperti seolah-olahnya menjadi satu amalan. Sehinggalah apabila kita gagal untuk meneruskan agenda yang telah pun tertera di dalam kertas aturan mesyuarat, iaitu isu perlantikan timbalan speaker. Hanya semata-mata walaupun diberikan alasan, bagi saya bahawa diberikan alasan untuk dipindah perlembagaan bagi mewujudkan 2 jawatan ataupun 1 jawatan tambahan lagi bagi timbalan speaker untuk membolehkan memposisikan kedudukan pembangkang, wakil daripada pembangkang berada di tempat kerusi timbalan speaker. Saya bersetuju, tidak ada masalah kepada saya. Tetapi apa yang berlaku ianya adalah ekoran daripada krisis proses pemilihan timbalan speaker, calon timbalan speaker daripada sebelah pihak kerajaan yang tidak dapat nak diselesaikan. Ada unsur-unsur untuk kalau berlaku calon yang sedemikian yang telah pun dihantar kepada Dewan, maka calon itu akan tidak diundi oleh pihak daripada sebelah sana. Jadi bagi saya bahawa politik kianat mengkhianati ini akan terus menghantui kerajaan 114 ini. Dan sebab itu bagi saya bahawa saya tidak nampak di manakah kemampuan kerajaan yang ada pada hari ini untuk mengimplementasikan apa yang dihasratkan oleh ahli-ahli parlimen yang ada dalam Dewan ini. Tadi apa yang disebut oleh Puchong, saya agak terkejut apa yang disebut oleh Puchong bahawa pendedahan bagaimana berlakunya kes pencurian ke atas barang kes dan seruan yang dibuat oleh Puchong itu, saya sangat bersetuju bahawa kerajaan harus menunjukkan iltizam dia untuk memerangi rasuah. Tapi satu benda yang agak sukar bila kita nak mengharap kepada Musang dan Jebon untuk menjaga reban ayam, kerana sudah tentulah bahawa satu reban akan kehilangan ayam tersebut. Kerana kerajaan ini sendiri pun berasaskan kepada permulaan atas pengkhianatan dan bermula sampai kepada peringkat scheme opting. Dan akhirnya inilah yang berlaku di dalam negara kita ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa apa yang berlaku, kewujudan MOU, persepahaman antara pihak Pakatan Harapan khususnya dengan kerajaan ini adalah semata-mata untuk mewujudkan kestabilan politik. Namun saya mengharapkan bahawa kerajaan harus jujur dan ikhlas untuk memastikan supaya proses apa yang telah pun dimeteraikan di dalam perjanjian tersebut, persepahaman tersebut perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan bahawa
rakyat mempunyai keyakinan kalau kerajaan niat murni untuk memposisikan wakil pembangkang berada di satu pos timbalan speaker, ya saya bersetuju. Tetapi untuk menambah seorang lagi, saya tidak fikir bahawa selepas kita telah melambakkan 70 orang jemaah menteri yang 80%-nya adalah daripada jemaah menteri kerajaan yang gagal, yang sebelum ini yang telah pun disebut oleh Bagan Datuk dengan 7 kegagalan kerajaan yang terdahulu. Jadi kita nak menambahkan lagi beban rakyat hanya semata-mata kerana krisis politik yang tak dapat diselesaikan oleh Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, lalu kita nak membebankan lagi walaupun hanya dengan satu jawatan timbalan speaker. Saya fikir bahawa dia membabitkan wang negara dan wang rakyat. Jadi sebab itu bagi saya bahawa adalah tidak wajar kalau kerajaan jujur, ayo berikan ruang kepada pembangkang untuk diposisikan di atas kursi timbalan speaker. Itu sepatutnya dan sewajarnya. Ataupun bukalah ruang kepada pertandingan kerana kedua-dua nama daripada pembangkang dan juga pihak kerajaan telah pun sedia dihantar kepada Dewan. Jadi itu yang saya mohon supaya kerajaan harus memberikan ruang untuk memastikan supaya kita tidak membebankan beban ke atas kehidupan masyarakat dan rakyat. Sebab itu saya nak tanya pada Yang Hormat Perdana Menteri, apa rasionalnya untuk 70 orang menteri ini? Termasuk dengan Perdana Menteri, apa rasional dia? Sedangkan kita telah pun digambarkan dengan kenyataan Bagan Datuk bahawa 7 kegagalan digariskan. Apa rasional untuk kita letakkan 70 orang anggota kabinet? Sepatutnya bagi saya bahawa inilah masa yang terbaik untuk kerajaan memperlihatkan kejujuran mereka untuk tidak membebankan negara dan rakyat dengan kos keuangan yang tinggi. Sepatutnya kos keuangan untuk 70 orang menteri ini boleh digunakan untuk membantu kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Jadi ini yang saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Kemudian isu yang berkaitan dengan soal MOU yang telah pun dibuat. Saya menyambut baik kerana ini akan meredakan suhu kepanasan politik perkauman dan keagamaan yang sempit. Jadi saya ucapkan tahniah kerana mereka telah berjaya menyetujui kehadiran PH yang di dalamnya adalah PKR, Amanah dan DAP yang dahulunya dianggap sebagai ancaman kepada Melayu Islam dan sebagainya. Hari ini kerajaan yang ada Melayu Islam di sebelah sana mengakui parti Pakatan Harapan ini bukan lagi sebagai ancaman kepada masa depan Melayu Islam, tetapi dia adalah penyumbang kepada kestabilan politik dalam negara kita. Jadi saya harap selepas ini untuk pilihan yang akan datang ini, jangan lagi bermain dengan isu-isu perkauman yang sempit, kerana ini akan mengheret kepada pertelegahan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama dalam negara kita. Terima kasih kepada semua yang mengakui kehadiran Pakatan Harapan yang tidak lagi dilihat sebagai ancaman kepada Melayu Islam di dalam negara kita ini. Kemudian saya juga ingin mendapatkan penjelasan dan memohon penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu berkaitan dengan masalah isu kenaikan harga ayam sekarang ini. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan untuk melihat masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat hari ini, termasuk daripada pengguna dan juga termasuk daripada penternak-penternak ayam. Isunya ialah kenaikan harga yang sangat tinggi. Dan ini bukan berlaku hari ini, tetapi dia berlaku sejak daripada musim perayaan Hari Raya yang lalu. Jadi ini menunjukkan kegagalan walaupun ada 2 timbalan menteri. Contoh ini saya kata 2 timbalan menteri di jabatan di Kementerian Pertanian, tetapi mereka tak dapat mengatasi masalah ini berlarutan sehingga sekarang. Walaupun mereka telah mengisytiharkan harga, tetapi penjual, penternak dan juga pemborong tidak boleh menjual pada harga yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi saya mohon supaya kerajaan melihat kembali untuk memerangi kartel ayam yang monopolikan isu penternakan anak-anak ayam dalam negara kita. Begitu juga monopoli berkaitan dengan bekalan jagung import untuk makanan ayam juga harus dilihat kembali kerana ini akan membebankan masyarakat pengguna dan juga penternak-penternak. Yang ketiganya ialah isu kenaikan harga racun pertanian.
khususnya kepada penanam-penanam padi sekarang ini. Harga racun pertanian naik begitu tinggi sehingga menjadi beban kepada petani-petani padi. Khususnya racun glyphosate. Kenaikan kalau dulunya 20 liter glyphosate dengan 220, sekarang ni saya dipahamkan dia telah naik sebanyak 320. Kalau yang 4 liter dulu 50, sekarang dah jadi 70 hingga 72 ringgit untuk 4 liter. Ini saya harap bahawa dalam musim penanaman padi yang sekarang sedang nak bermula ini, seharusnya kerajaan melihat kembali masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dalam negara kita ini untuk memastikan supaya mereka tidak terbeban. Begitu juga dengan spare part kepada jentera membajak ataupun mengambil padi. Ini spare part ini naik dengan harga tinggi dan ini akan menaikkan kos, kenaikan kepada pengeluaran padi dalam negara kita, dan ini akan memberikan hasil yang tidak baik kepada petani-petani. Akhir sekali yang saya nak sebut bahawa hari ini soalan saya nombor 76. Soalan saya ialah kepada Menteri Keuangan, minta menyatakan berapa jumlah cabutan khas special draw pada tahun 2021 mengikut semua syarikat judi nombor ramalan. Jawapan yang diberikan pada saya ialah untuk makluman ahli Dewan, Kementerian Keuangan telah meluluskan permohonan daripada semua agensi nombor ramalan NFO untuk cabutan khas sebanyak 22 kali bagi tahun 2021. Ini Menteri Keuangan sekarang ni, bukan Menteri Keuangan daripada Bagan. Menteri Keuangan daripada Bagan dulu daripada 22 dia telah turun jadi 8. Jadi Menteri Keuangan sekarang ini dia naik daripada 8 di bawah Menteri Keuangan Bagan itu menjadi 22. Jadi saya ucap syabaslah kerana ramai para ulama dan ustaz-ustaz yang ada di dalam kerajaan, dalam kabinet macam bersetuju menerima hakikat bahawa negara perlu sebanyak 22 kali cabutan khas. Jadi tahniah kepada PAS yang saya fikir bahawa mereka tak bantahlah, sebab itu Menteri Keuangan boleh lulus. Ikut kementerian lah. Kalau bantah sudah tentulah mereka tidak boleh lulus. Kementerian Keuangan tak boleh lulus. Ada menteri duduk dalam kabinet. Bukan menteri agama sekarang, menteri agama dulu, bekas mufti. Ada menteri yang jaga air, dia juga seorang ulama. Ada menteri yang jaga getah dulu, dia juga seorang ulama. Jadi ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan Islam, bibir yang basah dengan Al-Quran dan hadis ini, dan akhirnya mereka boleh menerima keputusan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada kerajaan yang menaikkan judi cabutan khas daripada 8 kepada 22 kali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena.